Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Muliakan Tuan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau, para jemaah sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini sama-sama kita dapat hadir ke majlis, ke surau ini untuk kita sama-sama solat fardu Jumaat. Dan sementara kita menunggu masuknya waktu solat, mungkin boleh kita dengar sedikit perkongsian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini Allah Subhanahu wa taala berkati insya-Allah. Pada tengah hari ini suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan semua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, dan menjadi suatu kebiasaan kadang-kadang Nabi apabila nak menyampaikan suatu maklumat, Nabi menggunakan pelbagai bentuk dan pendekatan. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan situasi dan keadaan semasa. Ada ketika Nabi sampaikan maklumat dalam majlis ilmu seperti yang kita ada sekarang ini. Nabi bagi satu lecture ataupun satu talk dan sahabat dengar. Ada yang Nabi sampaikan bila berlakunya satu situasi ataupun keadaan yang menyebabkan Nabi naik ke mimbar dan berkhutbah sampaikan apa yang Nabi nak sampaikan. Ada juga kadang-kadang Nabi sampaikan melalui Nabi lontarkan satu persoalan dahulu. Contohnya dalam kes ini, hadis ini, Nabi SAW sebut, Nabi tanya kepada para sahabat, atadru namal muflis. Nabi kata, adakah kamu tahu siapakah orang muflis ataupun apakah itu muflis? So sahabat pun boleh dengar kata muflis, seperti yang tergambarlah pemikiran kita. Muflis ni orang tak ada duit, tak ada harta, harta dia tak kena sita dan sebagainya. Sahabat pun berpandangan sedemikian, dan itulah yang biasanya bila kita sebut istilah muflis. Sahabat pun jawab, al-muflis man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis ni duit tak ada, aset tak ada, harta tak ada, kalau hutang tak mampu nak bayar, macam itulah. Betul ke tidak? Betul. Dari satu sudut, itulah dia muflis. Tetapi kita kena faham, Nabi tidak akan saja-saja cerita pasal benda tersebut kalau Nabi tak nak benda yang di luar konteks. Mesti ada benda yang Nabi nak sampaikan di luar konteks. Konteks yang biasa memanglah muflis berkaitan dengan kewangan. Cuma itu yang kita tahu. Nabi nak sampaikan benda yang di luar daripada pengetahuan sebenar. Nabi pun kata, al-muflisu fina, ataupun al-muflis min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam. Nabi kata orang muflis ni di kalangan kita adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan mengendong pahala-pahala yang mereka dapat daripada ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah solat yang mereka buat. Datang hari kiamat bawa banyak ibadah, pahala. Bawa banyak pahala, maksudnya orang kaki ibadat lah, orang kaki semayang, orang kaki puasa. Datang hari kiamat bawa banyak pahala. Tapi apa yang berlaku? Wa ya'ti qad daraba hadha wa syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mali hadha wa safaka dami hadha. Dia kata, walaupun dia bawa banyak pahala, tapi dia buat juga banyak dosa. Dan dosa yang dia buat ini sangat berbahaya. Dosa yang dia buat ini sangat berbahaya. Contohnya Nabi kata, dia pukul orang, dia ambil harta orang secara salah, dia ceroboh hak orang, dia mengumpat orang, dia jatuhkan maruah orang.
bentuk-bentuk dosa yang berkait dengan manusia, hak manusia yang lain, yang kita panggil sebagai pencerobohan hak manusia yang lain. Kita pukul, kita melibatkan pihak lain. Kita hina orang, pihak lain. Kita ambil harta orang secara batil, secara salah, peras kukut ke apa, rasuah ke apa sebagainya. Itu melibatkan dosa yang melibatkan makhluk yang lain. Nabi kata orang macam ni, dia bawa banyak pahala, tapi dalam masa yang sama dia buat dosa banyak dengan orang lain. Apa yang berlaku? Dia punya kebaikan, pahala yang banyak itu akhirnya berkurang sedikit demi sedikit. Fayuqta min hasanati, mendat pahala-pahala yang banyak itu akhirnya dipindah milik daripada dia kepada orang yang diumpat, orang yang diperas ukut, orang yang dizalimi, orang yang dihina, orang yang dijatuhkan maruah dan sebagainya. Dia ambil pahala dia itu yang datang daripada semayang dia, daripada susah payah dia puasa itu, dikurangkan sedikit demi sedikit dan dipindah hak milik. Tak cukup dengan itu, lebih dahsyat. Nabi kata fa'in faniyat hasanatu, habis potong, habis pahala tak ada dah. Qabla ayyuqta alaihi, diambil pula dosa orang yang dia buat salah tu. Katakanlah dia mengumpat si A, dosa si A itu diambil dan dipindah milik kepada dia pula. Harta dia dibagi ke orang, hutang orang dia kena tanggung. Macam itulah lebih kurang. Tak ada orang yang berakal buat kerja gila itu. Jadi harta dibagi ke orang, lepas tu dia minta, hutang kau tu bagi aku. Tak ada juga gitu, tak ada orang buat gitu. Tapi benda ini boleh berlaku hari kiamat nanti. Kita baru-baru ni contoh tuan-tuan, baru-baru ni viral orang kelang kabut dalam Facebook. Sebab bangun-bangun je dia tengok dia punya follower yang jenis inilah, yang jenis banyak follower ni, Facebook ni. Dia kata follower saya ratus ribu, bangun-bangun tinggal puluh ribu je. Yang puluh ribu tu lah bangun tinggal ribu-ribu, bawah 10 ribu. Yang kita yang 15 follower lagi lah, kita tak perasan lah. Tapi yang heboh lah, kata apa benda Mak Zuckerberg ni buat lah apa benda, sebab kita rasa kita dah susah payah dapatkan follower begitu banyak, sampai puluh ribu, ratus ribu, macam-macam benda yang kita buat, posting lah apa semua. Kalau baik-baik lah, kalau tak baik, tak baik lah. Tapi usaha itu bukan senang. Usaha itu bukan senang nak mendapatkan crowd yang begitu banyak. Tiba-tiba entah tak semena-mena bangun pagi, habis separuh, ada yang separuh, ada yang 3 suku, ada yang suku, hilang followernya. Mereka pun mulalah gelisah, mulalah risau dan sebagainya. Kita bayangkan follower itu adalah pahala kita nanti hari kiamat. Ini yang akan berlaku. Bila pahala dia itu datang banyak, tiba-tiba dia sendiri tengok pahala dia makin berkurang, makin berkurang. Dan tak cukup dengan itu, pahala dia itu habis. Dia terpaksa menanggung beban orang lain, dosa orang lain. Faturihat alaihi, Nabi kata, segala dosa-dosa orang yang dibuat salah itu dicampakkan ke atas dia. Dia kena tanggung. Dosa kawan yang diumpat tu, mungkin kawan yang ada dua dosa dalam hidup dia kena tanggung. Kawan yang dizalim itu semua dia yang kena tanggung. Akhirnya tak cukup dengan itu. Dia itu pertama, dosa pahala dia dah diambil. Kedua, dia kena ambil dosa orang lain, kena tanggung dosa orang lain. Yang ketiga, tak cukup dengan itu. Dan ini kita panggil ultimate, paling besar sekali, iaitu summa turiha finnar, kemudian dicampakkan di dalam neraka. Tak ada orang lah, tidak ada azab yang lebih besar di akhirat nanti melainkan masuk neraka lah. Dan dia menerima itu pada peringkat yang ketiga. Lepas dia punya pahala dia habis, lepas dia terpaksa tanggung dosa orang lain, akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Siapa yang dapat azab seperti ini? Kalau kita tengok dia punya senarai yang Nabi cakap tadi, dosa-dosa yang dia buat itu ada satu sifat yang sama ataupun perincian yang sama, iaitu dosa yang melibatkan pihak lain ataupun makhluk yang lain. Kutuk, umpat, caci, jatuhkan maruah, ambil harta secara zalim, kemudian apa lagi, sakiti harta orang lain. Ini semua dosa melibatkan orang lain. Para ulama membahagikan dosa melibatkan orang lain ini ada 3 kategori. Yang pertama, yang melibatkan harta orang lain.
Kita ambil harta orang secara batil daripada apa bentuk pun, peras ukut, kezaliman, rasuah, penipuan, fitnah, khianat, apa sahaja yang mana harta itu bukan milik kita tapi dapat kat kita. Dan biasa orang tak buat benda ni melainkan dia ada kuasa lah. Kalau dia tak ada kuasa, macam mana dia nak ambil harta orang lain? Jadi kadang-kadang setengah daripada orang dia rasa seronok bila dapat kuasa ataupun dapat sedikit pengaruh. Tapi ketahuilah bahawa semakin dia berpengaruh dan berkuasa di atas muka bumi ini, semakin berat apa yang dia perlu tanggung. Kalau dia dapat jalan dengan cara yang betul, maka dia selamat. Tapi dalam masa yang sama dia kena hati-hati, kerana dia dapat boleh jadi menggunakan segala kuasa dan pengaruh dia itu untuk ke arah benda yang batil. Jadi itu yang pertama, iaitu dosa melibatkan harta orang lain. Yang kedua, melibatkan maruah orang lain. Dia umpat, dia hina, dijatuhkan maruah, dia berikan gelaran yang buruk, dia fitnah, dia apa sahajalah bentuk-bentuk yang melibatkan maruah orang itu tercabar ataupun tercalar ataupun terhina. Ini juga termasuk dalam kategori dosa yang Nabi cakap tadi itu. Dan yang ketiga adalah yang melibatkan jiwa orang lain. Ini lebih kepada kalau kita pukul, kalau kita sakiti, kalau yang lebih besar kalau kita bunuh, kalau kita cederakan dan sebagainya, maka dia juga termasuk dalam dosa yang melibatkan makhluk yang lain. Dan dalam Islam, dalam prinsip Islam kita, dosa yang melibatkan makhluk yang lain ini, hatta Allah tidak akan mengizinkan ia diampunkan, melainkan kita kena minta ampun pada pihak yang kita buat salah itu dahulu. Dosa kita dengan Tuhan, dosalah, betul lah. Kita tak sembahyang, kita tak puasa, kita tak bayar zakat, itu dosalah, betul lah. Tapi sekiranya kita bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh, kemudian kalau solat kita qada, kalau puasa kita qada, benda-benda yang boleh qada kita qada, dan kita minta ampun sungguh-sungguh, insya-Allah dosa itu boleh terhapus. Tapi dosa yang melibatkan orang lain, ini memanglah kita kena taubat. Sama je, kita kena taubat pada Allah sungguh-sungguh. Tapi antara salah satu taubat, syarat taubat ditambah di situ adalah kita kena minta dipanggil sebagai tahallul. Dipanggil kita minta halal dengan orang yang kita buat salah itu. Kalau dia melibatkan harta, maka kita kena minta halal dari sudut harta itulah. Kalau dia minta ganti, kita kena ganti. Kalau dia minta ganti yang semisal dengannya, kita kena bagi yang semisal dengannya. Kalau dia maafkan, dia kata tak apalah, tak payah ganti sikit je pun, itu tak ada masalah. Tapi jangan kita assume tak payah ganti kot, benda kecil je lah. Kita pula pandai-pandai kata tak payah ganti, sedangkan kita tak minta maaf lagi dengan dia, tak bagi tahu lagi kesalahan kita. Tak boleh lah. Ada kata kita dah bagi tahu, dah minta maaf, kemudian baru dia kata tak apalah, saya dah lama lupa dah, tak payah ganti lah. Itu cerita lain. Itu minta halal kalau dari sudut harta. Kalau dari sudut maruah, sama juga, kena minta halal dengan dia. Kena bagi tahu, aku dah cakap segini, aku dah fitnah kau sekian-sekian, aku dah kata buruk kat kau sekian-sekian. Kemudian kita minta maaf pada dia, kita minta halal daripada dia. Ataupun melibatkan jiwa, fizikal ke apa, tapi kita ada undang-undang Islam lah. Kalau dalam bab kisos, kita ada kisos. Kalau bab hudud, kita ada hudud dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai balas balik. Balas balik ni maksudnya kita dah kira bila benda itu dilakukan, hukuman itu dilakukan kepada kita, katakanlah kisos, balas balik, ataupun hudud, balas balik kena pada kita, maka kita terlepaslah di akhirat nanti, sebab kita dah kena hukuman itu di dunia. Walaupun begitu, kita tetap perlu minta maaf kepada orang yang kita terlibat itu, kerana itulah syarat utama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan seseorang yang melibatkan pihak yang lain, Jadi hadis ini merupakan satu hadis yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, terutamanya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita semua nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak masuk neraka Allah, dan kita semua nak pahala yang kita buat ini, segala macam ibadat yang kita buat ini, kita nak pahalanya itu dapat kat kita lah. Bukan kita buat benda kemudian dapat kat orang, ataupun orang lain buat masalah dapat kat kita. Kita tak nak benda itu berlaku pada kita. Kalaulah duit pun kita rasa tak nak, apatah lagi melibatkan pahala dan dosa. Jadi sebab itu kita cuba sedaya upaya janganlah kita terlibat dengan dosa-dosa, bentuk dosa yang Nabi SAW sebut dalam hadis tersebut, iaitu berkaitan dengan dosa bersama dengan pihak ataupun makhluk yang lain.
Tapi kita tahu bahawa manusia mungkin kadang-kadang ada satu ketika termakan syaitan punya pujukan, kalah dengan hawa nafsu dan sebagainya. Maka itulah datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mensyariatkan taubat kepada kita. Bila kita lakukan satu kesalahan, maka kita diberikan peluang untuk bertaubat, dan kita diberikan peluang untuk kita minta maaf dengan orang yang kita telah melakukan kesalahan. Mudah-mudahan bila kita lalu, kita jumpa hari kiamat nanti, kita tidaklah perlu memberikan lagi pahala kita pada dia, dan perlu menanggung dosa dia untuk kita. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, maka sehabis baik kita buat segala yang kita mampu di dunia ini. Sebab kalau kita boleh bayangkan, Nabi sebut untuk orang yang kaki ibadat, yang jadi begitu, orang yang kaki ibadat, maksudnya dia datang hari kiamat itu dengan pahala ibadat yang banyak, dengan sembahyang yang banyak, dengan puasa yang banyak, dengan zakat yang banyak, pun boleh sampai tahap habis semua pahala dia, dan akaun dosa orang lain kena dapat kat dia pula. Bayangkan kalau orang itu datang dengan pahala pun tak banyak, yang pahala banyak pun Nabi kata habis, zero pahala dia. Dia kena ambil pula dosa orang lain, sebab pahala dah habis, bagi kat orang dah tak ada, dia kena ambil dosa orang lain. Bayangkan kalau orang yang datang itu orang yang dah sedia sedikit pahala dia, pahala solat dia, pahala zakat dia, pahala apa semua sedia sedikit, lagilah cepat dia terpaksa menanggung dosa orang lain. Sebab akaun pahala dia katakanlah 10%, yang 90% pun habis pahala dia, sebabkan dosa-dosa yang dia buat, dia terpaksa cut. Apatah lagi orang yang memang 10% datang dengan 10%, sekejap je potong habis, dan dia terpaksa pula tanggung dosa orang lain, dan akhirnya yang lebih teruk iaitu azab, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan hadis yang seperti ini, bila kita baca, memberikan keinsafan kepada kita dan memberikan keazaman kepada kita untuk kita sedaya upaya yang mungkin beramal, pertama beramal, dan yang kedua meninggalkan segala bentuk kesalahan dan dosa yang melibatkan pada pihak lain, seperti yang Nabi telah sebut dalam hadis yang kita dah baca tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat kita sebut sedikit manfaatnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.